Okey, 3 sebutan berturutan satu janjang aritmetik ialah 4Y, 4 tolak Y, 9, 3Y kan. Cari beza sepunya dia. Jadi ni soalan yang mudah. Jadi kertas satu selalu soalan ni senang. Jadi kalau boleh exam jawab lah semua. Okey. Apa tolak apa? 3Y tolak 9. 3Y tolak 9 sama dengan 9 tolak 4Y. 4 tolak Y. 9 tolak 4 tolak Y. Jadi 4 tolak Y tu kena letak dalam kurungan. Sebab dia dua benda kan, dia sebutan. Okey, jadi yang ni kamu kembangkan dia jadi 9 tolak 4 tambah Y. Belah sana 3Y tolak 9. Nampak ada ni? Tertekan. Tekan. Ni ada ni. Cikgu tengah bincang soalan nombor 1 ni. Okey, selesai kan bagi tahu cikgu. Dia bukan nak nilai Y kan, dia nak beza sepunya. Beza tak nilai Y dengan beza sepunya? Beza tak? Beza. Beza. Jadi lepas kamu dapat nilai Y, kamu kena buat apa? Masukkan. Masukkan semula dalam formula D tu, kamu akan dapat jawapan dia. Kita cikgu dulu. Kat sini kamu jawab. Siapa yang tak buat lagi, dia jawab soalan ni. Dia dapat Y berapa? Cikgu nak Abbas. Abbas buat soalan ni sampai kamu dapat nilai Y. Kita cikgu Y dapat berapa? Ingat tak? Ada ni pun buat sekali. Ya. Rajin sikit. Memanglah tak ada semangat nak buat waktu cuti-cuti ni. Tapi nak buat macam mana? Mic rosak, beritahu cikgu jawapan kat kamu punya chat ni. Y sama dengan berapa? Cepat sikit, tak nak lama-lama. Kira laju-laju. Y dapat berapa? 7 ya. 7. Y dapat 7. Betul tak? Ni Abbas. Okay. Betul tak? Dah habis ke belum ada ni? Y sama dengan 7. Belum. Belum. Cari dia punya beza sepunya buat apa? D sama dengan apa? Menggantikan nilai Y tu. Kita nak guna yang mana? Kita pakai 3Y tolak 9 tu. Jadi 3, 7 tolak 9. 7, 14, 21 tolak 9. Berapa dapat nilai D dia? 12. 12. 12 ini kira soalan mudah ni. Kalau test tak boleh ada yang salah ni. Okey. Cikgu akan buat soalan ganjil ni. Kamu nombor 2 tu, kamu ada masalah tak? Siapa yang buat? Nombor 2 tu betul tak? Kamu jawab betul tak? Betul. Jadi cikgu skip soalan tu, kamu buat sendiri. Ni untuk orang yang tak buat lagi. Cikgu nak kamu hantar jawapan kat cikgu nanti. 2 hari lepas kelas ni nak. Mana pensel cikgu? Ni pensel kat sini. Ni. Buat sendiri. Okey, nombor 3. Jadi bagi kamu satu pola juga. 3HK dengan H tambah 6 ni satu janjang aritmetik. Ungkapkan K dalam sebutan H. Macam mana kamu nak buat? Macam nak buat? Apa macam tadi juga.
Bagi Mak tu. macam tadi bagi. juga. Ha. Betul kan? Okay, duduk Jadi sorang-sorang ni. K dalam sebutan H maksudnya kamu kena buat satu persamaan yang menghubungkan K dengan H. Sebab dia jangan aritmetik. Kita buat macam tadi lah. Kita buat equation untuk D gitu tu. Kita dapat satu hubungan kan. Jadi D sama dengan D. Kiri dia D, kanan dia D. Jadi H tambah 6. Oh sorry. H tambah 6 tolak 3 sama dengan apa? H tambah 6 tolak K. Oh boleh ataupun K tolak 3H. Sama kan? Pilih mana-mana kan? Okey. Yang ni cikgu dapat mana 3 ni? Betul. Ni K. H tambah 6 tolak K sama dengan K tolak 3H kan? Okay, selesai ni. Kamu dapat hubungan H dengan K. Hakim betul tak soalan ni? Betul. Betul. Berapa dapat hubungan H dengan K? K sama dengan 2H tambah 3. K sama dengan 2H campur 3. Siapa lagi buat betul tak? Okay. Betul ya? Jadi K sama dengan 2H campur 3. Macam nak buat, kita rotate je. K hilang lah kalau kamu buat macam ni. Tak kan? Sebab K ni negatif. Bila kamu pindah, dia jadi 2K kat belah sini. Jadi 3H ni pindah, dia jadi apa? H tambah 3H kan? 2K. Dia nak K dalam sebutan H. Maknanya K tu yang duduk sorang-sorang. Okay. Jadi yang ni 4H tambah 6 sama dengan 2K. Last sekali K sama dengan 2H campur 3. Senang. Okay, B. B senang kan? Cari sebutan ke-12 bagi janjang itu dalam sebutan H. Jadi kamu dah ada D ke belum? Kalau ikutkan soalan ni. Dah ada ke belum? Belum Belum kan? Belum. Belum. D dia apa? Negatif H tambah 3. Kamu buatlah H campur 6 tolak K kan? K tu kamu kena ganti kan? Betul? Sebab kita nak dia dalam mana ni? Kita nak dia dalam sebutan H kan? Jadi kamu ganti K ni dengan 2H campur 3. H campur 6 tolak 2H campur 3. Dapat apa ni? Dapat apa tadi? Negatif H campur 3. Ya, betul. Negatif H campur 3 tu kamu punya D. Jadi dah dapat D, kena masuk dalam formula apa nak dapat sebutan ke-12? Tn Tn. Apa formula dia? Tn sama dengan apa? sama dengan Tn sama dengan A campur A campur A campur N tolak 1D. N tolak 1D. Okay, masukkan je kamu punya A apa? 3H kan? Jadi dia dalam sebutan H dah bagus. Jadi 3H campur. Yang ni kamu nak cari T12. Jadi kamu tahulah N tolak 1 ni. N tolak 1 dia 11. Okay, masukkan D kamu negatif H campur 3. Jadi kamu selesaikan algebra ni dapat apa? Lutfi buat. Dapat apa? Okay. Berapa dapat jawapan dia? Negatif 8H tambah 33.
Negatif 8H campur 33. Betul tak awak tak buat ni? Betul. Ni Lutfi jawab. Kalau nombor tu ada negatif kat depan, selalunya kita bawa yang positif kat depan. 33 campur dengan 33 tolak dengan 8H. Selalunya dia suka jawapan yang positif kat depan. Tapi sama je, dia tak tolak markah kamu. Okay. Jadi nombor 3 kita buat dah. Nombor 4 cikgu tinggal kamu. Okay, nombor 5. Sebutan ketiga satu janjang aritmetik ialah 1 dan sebutan ketujuh ialah 17. Cari sebutan pertama dan beza sekunya bagi janjang itu. Jadi dia bagi kamu maklumat apa tu? Sebutan kan? Jadi dia bagi T3. Sebutan. T3 sama dengan? 1. T3 sama dengan 1. Lepas tu? T7 sama dengan 17. Negatif 17? Negatif 17? 17. 17. T7 sama dengan 17. Okey, jadi kita kena masukkanlah dalam formula dia dulu kan. Jadi yang ni soalan disuruh cari sebutan pertama, maknanya dia suruh cari A. Lepas tu dia suruh cari D. Tak susah. Ni kita masuk dalam formula dia. Sorry. Okay, kalau masuk dalam formula ni, T3 ni jadi apa? T3 jadi apa? A tambah 2D. A tambah 2D sama dengan 1. Okay, yang T3 ni jadi A tambah 2D sama dengan 1. Yang T7 jadi A tambah A 6D. tambah 6D. 6D sama dengan 17. Lepas tu 17. buat apa? Penghapusan. Penghapusan. Jadi kita tolak terus pun boleh, tak ada masalah. Boleh sini tolak. Okay, jadi kalau kita tolak A hilang, 2 tolak 6 jadi apa? Negatif 4 kan? Jadi kalau negatif pun tak apa, asalkan kamu tak careless. 1 tolak 17 jadi negatif 16. Okay, jadi D dapat dah. D dapat berapa ni? 4. Okay, dah dapat D, macam nak dapat A? Masukkan. Masuk dalam formula yang T3 atau T7 ni. Jadi T3 tu A campur 2D sama dengan 1. A campur 2 darab 4 sama dengan 1. A sama campur dengan 8 sama dengan 1. A sama dengan? Negatif 7. Negatif 7. Boleh tak? Jadi takat ni cikgu rasa soalan dia tak ada masalah. Siapa ada masalah takat ni? Tak ada? Tu cikgu kata senang. Kamu boleh buat sendiri je semua ni. Okay. Geometric progression ni janjang geometri pula. Apa yang tak ada? Ada. Pening kepala juga. Okay. Geometric progression. Okay, yang ni dia bagi kamu desimal yang berulang ni kan. Apa cara dia? Macam mana nak dapat dalam bentuk termudah itu? Macam mana jalan kerja dia? Okay. Okay, kalau kita ada desimal 0.181818 berterusan, dia boleh tulis macam ni ataupun dia tulis kamu 0.18 dot dot. Ataupun 0.18 ada bar kat atas dia lah. Ini cara nak tulis nombor yang berulang. Jadi apa formula hari tu yang kita pakai kalau kita nak tukarkan perpuluhan berulang ni jadi pecahan? S infinity. S infinity. S infinity sama dengan apa? A per 1 tolak R. A over 1 tolak R. Okay, sekarang ni kita kena tulis polar dia dulu kan. Ni polar dia apa campur apa campur apa? 0.18. 0.18 0.0018 dan seterusnya kan. 2 biji cukup. Sebab kita boleh selesai dah. Jadi A dia 0.18. R dia dapat berapa? R dia kita kena ambil 0.018 bahagi dengan 0.18 kan. Dapat apa tu? 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.01. 0.01. Cikgu punya mat pun makin lama makin rosak ni sebenarnya. Mana? Okey, 0.01. Jadi kita masuk dalam formula 0.18
S infinity kan bukan? Tulis belah sini pun cukup. 0.18 bahagi dengan 1 tolak 0.01. Ingat R sama dengan yang ni, kata yang ni Tn. Yang ni Tn tolak 1. Jadi dia Tn over Tn tolak 1. Itu nisbah sepunya. Okey, yang ni kamu boleh selesai bawah ni sikit kot. Dia jadi berapa tu? 0.18 over 0.99 lah. Okey. Yang ni kamu boleh type calculator je. Berapa dapat pecahan dia? 2/9. 2/11. Okey dah. Alright. Yang tu nombor apa? Nombor 6. Siapa jawab nombor 7? Ada problem tak? Okay, Okey lah. Jadi cikgu tinggal untuk kamu buat. Okey, yang tak berbunyi ni Chana. Chana punya mic rosak ke? Ha? Okey, kita buat nombor 8 lah. Diberi janjang geometri negatif 4, 8/3, negatif 16/9. Dia bagi kamu, nampak tak janjang tu makin kecil, nampak tak? Jadi bila janjang tu makin kecil tu maksudnya kita boleh pakai formula ketak tenghigaan tu. Sebab formula tu dia ada syarat dia. Dicari hasil tambah sehingga ketak tenghigaan janjang tu. Ini senang kan, masuk dalam formula S infinity. Jadi bila kamu masuk dalam formula S infinity, kamu gantikan A dia dengan apa? S infinity sama dengan A over 1 tolak R kan. Jadi A kamu negatif 4. R kamu berapa? 8/3 bahagi dengan negatif 4. Dapat berapa? Negatif 2/3. Negatif 2/3. Jadi 1 tolak negatif 2/3. Senang je. S infinity ni formula yang paling senang dalam janjang geometri. Dia dapat jawapan negatif 12/5. Okey, 12/5. Okey, yang tu soalan nombor 8. Nombor 9. Mainlah cikgu buat nombor 9 dengan kamu. Okey, nombor 9. Pelon SPM 2009 kan? Okey. Dia kata 3 sebutan pertama suatu janjang geometri ialah X, 8 dengan 16. Cari nilai X. Macam nak cari nilai X? Buat apa? Bagi 2. Bagi 2? Sebab apa bagi 2? Sebab kamu dapat R dia kan? R dia berapa? 2. R dia 16/8. Ni kan, 2 orang ni kan. Jadi R sama dengan 16 bagi 8 sama dengan 2. Okay, jadi kalau kata kita nak dapat next number tu, kita kena darab dengan R kan. Jadi kalau kita nak dapat nombor sebelum dia, kita kena bahagilah dengan R. Betul lah kamu kata. Jadi berapa dapat nilai dia? 8 bahagi dengan 2 kan? 8 bahagi dengan 2. Jadi dapat jawapan 4. Itu logik jalan kerja tu. Tapi boleh juga kamu buat macam kamu buat yang D tu kan. Kamu buat equation R sama dengan R. Maknanya R8/X ni sama dengan R16/8 kan. Kamu tulis jalan kerja R dengan R ni sama je. Okay. Lepas tu dia suruh cari B. Dia suruh cari hasil tambah sebutan daripada sebutan keempat sampai sebutan ke-9. Macam mana nak buat tu? Macam nak cari hasil tambah daripada S4 ke S9? S9 tolak S3. Betul. Jadi kita kena buang yang mana yang kita tak nak kan. Yang kita tak nak tu daripada S1 sampai S3. Jadi untuk soalan ni kamu kena ambil S9 tolak dengan S3. Apa formula untuk S kalau untuk janjang geometri? Kamu pakai formula apa? Sn sama dengan AR. A kan? A kat luar tu. R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Jadi buat dua-dua siap-siap macam tu. Kamu nak kira asing pun boleh. Tapi buat sekali pun tak apa. Ini pun sama. Okey, kita gantikan. Yang ni A dia berapa?
4. 4. R dia berapa tadi? 2 kan? Jadi N dia, yang ni N dia 9, jadi ganti ni 9. Tolak 1 per dengan 2 tolak 1. Yang belah sini ganti sama juga. Yang bezanya kat mana? Kat N ni je, kan? N. Yang lain ni sama. Jadi 4 R pula. 2 kuasa 3 tolak 1 over 2 tolak 1. Okey, kamu selesai ni. Kecil calculator. Dapat jawapan. Comel lah cakap jawapan dia. Siapa yang tak reti pakai calculator dia? Nak picit ni. Cuma pandai kan? 2 kuasa 9 dulu tolak 1. Darab 4. Yang ni tak apa sebab dia bagi 1. Jadi atas ni je kena solve. Tolak dengan answer kat belah sini. No? Jadi dapat berapa jawapan dia? 2016. 2016. Mari cikgu picit calculator tak? Untuk kamu. Ini calculator cikgu. Orang lain yang tak buat lagi tu dia boleh kira lah. Boleh ke cikgu picit? 2 eksponen 9. Bukan 2 eksponen 9 kan? 2 kuasa 9. Sorry. 2 kuasa 9 tolak 1. Darab 4. Dapat 2044 kan? 2044 tolak dengan 4 darab dengan 2 kuasa 3 tolak 1. Okay. Jadi dapat jawapan 2016. Tak, macam tu tegur pun tak apa. Sebab dia tak nak tengok pun jalan kerja lain-lain tu. Kamu boleh terus. Alright. Sekarang ni nombor berapa tadi? Nombor 9 Dah dapat lah jawapan dia. Okay, dah kamu dapat dah. Habis dah soalan. Ada sikit lagi. Nombor 10. Nombor 10 susah ke senang? Kamu tak buat lagi kan nombor 10? Betul tak? Mari kita buat sama-sama. Okay, diberi bahawa kamu punya janjian geometri 1, X kuasa 4, X kuasa 2, X kuasa 4, X kuasa 6, ... 1, X kuasa 2, X kuasa 4, X kuasa 6. Macam tu kan? Ialah satu janjian geometri dan hasil tambah hingga ke tak tinggi ada 5. Bagi kamu nilai S infinity. S infinity 5. Okay, jadi dia suruh cari common ratio dia dengan nilai X yang positif. Okay. Jadi macam mana kita nak buat soalan ni? Cari R dulu. Cari R dulu. Macam nak cari R? R kita dapat dalam sebutan X kan? Betul tak? Ya. Jadi R dia dapat X kuasa 2 bagi 1 dapat X kuasa 2. Betul tak R dia X kuasa 2? Betul. Betul ya? Jadi yang ni ni sebab saya punya dalam sebutan I. Jadi ni senang. Kita dah dapat dah. Ni satu markah ya. Okey, B. Macam mana nak cari nilai X tu? Kita masuklah dalam formula S infinity kan? S infinity tadi sama dengan apa? A over 1 tolak R. Okey, A kamu apa? 1 kan? 1 over 1 tolak X kuasa 2 sama dengan 5. Senang ke tidak nak solve ni? Senang kan? First kamu buat apa? Bawa
dak silang. Ha, Pindah silang. Bukan dak silang. Jadi yang ni kamu pindahkan pergi belah sana. Yang belah sini ada satu kan? Betul. Betul je buat. Apa nampak lain je? X2. X kamu dapat apa? 2. 2? Dah jawapan dia 2/5. Salah ke cikgu buat tu? Tak. 5 X kuasa 2. Yang ni dia ada nombor je kan? Sama dengan 4. Jadi kamu dapat X kuasa 2 kamu sama dengan 4/5. Macam mana kamu dapat 2? Alright. Lepas tu kamu buangkan punca kuasa tu. Kamu buangkan punca kuasa maknanya jawapan dia, sebab tu dia kata dia nak jawapan yang positif ya. Sebab bila kita buang punca kuasa jawapan dia ada tambah tolak kan. 4/5. Macam mana daripada 4/5 dia jadi jawapan 2/5? Apa yang dia buat? Macam mana yang ni jadi ni? Yang ni dia simplify kan, tapi macam mana cara dia simplify kan? Dia punca 4 atas. Betul. Jadi kalau kata kita ada punca pecahan, kita boleh punca atas dengan bawah ni. Jadi punca 4 dia sama dengan punca 4/5. Macam ni kan. Di 4 ni kita boleh punca sebab dia 2/2 kan. Jadi kita boleh tulis jawapan kita dalam bentuk paling ringkas 2/5. Tu cara dia. Jadi kita ambil jawapan yang positif ya sebab dia nak yang positif ya. Okey, habis dah kita punya soalan paper 1 kan. Jadi kita tengok soalan paper 2. Soalan paper 2 soalan dia panjang sikit. Selalunya dia bagi kamu dalam exam dalam 6 hingga 8 markah. Okey. Mari kita buat soalan nombor 1. Cikgu rasa nombor 1 ni seronok soalan ni. Siapa buat? Siapa buat betul dia buat betul? Betul? Kamu dapat sampai last ni, tinggi maksimum tangga ni. Okey, pandai. Alright, jadi mari kita baca soalan dia. Dia kata kat sini tebal apa? Raja di bawah menunjukkan pandangan sisi sebahagian tangga yang dibina daripada blok-blok simen. Ni tangga je lah. Jadi tangga ni dia punya anak tangga dia makin pendek lah. Okay, jadi daripada 965 jadi 925 jadi 885 dia kata. Dan ketebalan tiap-tiap tangga tu 14 cm. Lepas tu ini dia kata kurang 40 cm kan. Jadi dia bagi kamu maknanya nombor ni dengan ni kurang 40 cm. Dia janjang aritmetik lah. Dia kurang 40 cm tiap-tiap satu. Dia kata jika tinggi tangga yang hendak dibina itu ialah 2.8 meter. Tinggi tangga tu maknanya kita tengok belah sini ya. Tinggi tangga tu 2.8 meter. Hitungkan panjang blok yang paling atas. Okey. Jadi dia nak tangga yang atas sekali tu berapa dia punya nilai. Faham tak? Okey. Macam mana kita nak buat soalan ni? Jadi kita ada maklumat apa? Kita ada satu pola janjang aritmetik kita yang ni kan. Jadi dia tanya kamu anak tangga ke berapa? Betul tak? Yang masa ketinggian dia 2.8 meter. Macam mana kamu nak guna maklumat 2.8 meter ni? Untuk apa? Bahagi dengan 14. Kalau kita bahagi dengan 14, kita tahu
tangga yang mana yang dia nak tu kan. Tangga yang keberapa. Faham? Kamu dapat apa tu maklumat apa? Kamu dapat maklumat N. N. Jadi kita convertkan 2.8 meter jadi sentimeter sebab yang ni sentimeter. Jadi 2.8 meter berapa sentimeter? 280. 280. Jadi 280 bagi 14. Jadi kita tahu berapa banyak anak tangga untuk sampai yang dia suruh cari tu kan, yang paling atas sekali tu. Jadi dapat berapa ni? N dia berapa ni? 20. 20. N kamu dapat 20. Okey, jadi dah dapat 20, kita buat apa? Masuk dalam formula Tn kita kan? Jadi yang ni janjang aritmetik. Jadi formula dia Tn sama dengan A campur N tolak 1D. Jadi T20 lah, kita nak cari T20. Jadi T20 sama dengan A dia berapa? 965. 965 tambah dengan N tolak 1 dia 19. D dia negatif 40 kan. Sebab dia kata pendek 40. Jadi kalau nak dapat D, kamu kena ambil 925 tolak dengan 965. Jadi D dia sebenarnya bukan 40 tapi D dia negatif 40. Yang ni kamu jangan careless lah. Alright, jadi okay. Jadi kamu kena ingat next number ni kita dapat dengan kita tambah D. D tu mesti nombor negatif baru kita dapat jujukan yang makin kecil. Dia dapat berapa ni? Berapa saiz anak tangga yang ke-20? 11,700. 11,700. Ya ke bukan? 205. 205. Tidak. Yang tu jawapannya nombor 2 Roman. Dapat 205. Boleh tak susah. Okey, 2 jumlah panjang blok-blok itu. Bila dia kata jumlah panjang tu maksudnya disuruh tambah tiap-tiap anak tangga kan. Sampai tangga yang ke yang disuruh Syed tadi tu lah, yang sampai tangga yang ke-20. Jadi kita nak cari S berapa? S20. S20. Jadi masuk dalam formula S20. S20 sama dengan apa kalau ikut formula dia? Sn sama dengan apa? Sn sama dengan apa per 2? N per 2 kan? N per 2 darab dengan 2A tolak tambah N tolak 1 D lah. Ni formula dia. Formula tak payah ingat. Tapi kalau kamu nak buat latihan ni, kamu kena catat lah somewhere. Alright, jadi S20 sama dengan 20 per 2 darab dengan A dia tadi 965 kan? Jadi 965 tambah N tolak 1 dia berapa? 19. D dia tadi negatif 40. Okey, yang ni dapat jawapan yang Hakim cakap tadi tu. 11,700 cm. Okey, 11,700. Jadi kalau kamu kena bezakan word dia. Kalau dia kata jumlah ataupun hasil tambah, maksudnya dia nak formula S. Kalau dia nak sebutan ke apa, kalau kamu kena baca betul-betul lah. Kalau yang ni dia tak cakap dengan jelas kan dia nak T ke kan. Tapi kamu kena baca lepas tu fahamkan. Alright, B. Hitungkan tinggi maksimum tangga tu. Apa logik dia? Macam mana kamu nak kira tinggi maksimum tangga tu? Kamu anggap apa? Macam mana nak tahu tangga tu dah sampai maksimum? Hakim pakai logik yang macam mana? Macam mana kamu buat nak tahu tangga kamu tu maksimum ketinggian dia? Bila masa kita kena berhenti buat tangga ni? Bilangan terakhir 90 lah. Betul. Jadi kita akan buat tangga ni, dia punya step tu makin lama makin kecil kan? Jadi logiknya dia maksimum bila nilai yang tangga last kali tu besar sikit daripada kosong. Mungkin nipis macam selai rambut. Jadi soalan dia macam tu lah. Jadi bukanlah ikut logik kita buat tangga kena yang paling besar 10 cm. Jadi kalau maksimum maksudnya last kali kamu punya tu besar sikit daripada kosong. Jadi kita pakai formula Tn. Tn lebih besar daripada kosong. Jadi kenapa kita pakai formula Tn? Kita nak cari apa daripada formula tu? Bilangan terakhir. Kita nak cari nilai N dia, betul? Kita nak tahu
berapa bilangan tangga tu yang last kali nilai dia besar sikit daripada kosong tu. Jadi kita masukkan maklumat yang ada dalam kita punya formula, kita punya A campur N tolak 1D kan. A campur N tolak 1D. Lebih besar dari kosong. Jadi sebab tangga ni dia tak boleh negatif, sebab tu paling kecil dia mesti nilai yang besar sikit daripada kosong. Sebab tu kita tulis macam ni nah. Dia tak boleh sama dengan kosong. Okey. Jadi A 965 campur dengan N tolak 1 kita tak tahu sebab kita nak cari anak tangga yang ke berapa. Okey. Lepas tu D kita tadi berapa? Negatif 40 kan? Okey, jadi kita boleh solvekan soalan ni. Kita pindahkan dulu 965 tu pergi kanan. Lepas tu kita kembangkan dalam kurungan ni. Kamu dapat N berapa yang ni? Simbol dia terbalik tak? Jadi terbalik tak? Iya. Ya kan? Sebab nampak tak ada negatif kat depan N ni. Jadi negatif 40N sama dengan lebih besar daripada negatif 965 tolak dengan 40. Yang ni dapat berapa? Negatif 1005. 1005? Betul, negatif 1005. Siapa buka lagu tu? Tunggunya kamu tengah berpuasa, tutup lagu tu. Okey. Ani. Ni negatif Ni 40 pada. N. Kamu buka lagu? Okey. Jadi Azmal. N, bila pindah simbol dia jadi kecil lah sebab negatif ni. Jadi negatif 1000 bahagi dengan negatif 40 dapat berapa? Ada perpuluhan kan? 25 point? 125. 125. 25.125. Jadi kita nak ambil paling dekat N kita berapa? 26. 26. Yalah ambil 26. N kecil dia 25.125. Kecil. Kurang. N kita berapa? 25 lah. 25. Jadi dia kata tangga tu lebih sikit daripada kosong pada N 25.125. Tapi kamu tahulah N ni tak boleh jadi 25.125 kan. Dia kena nombor bulat yang paling hampir. Jadi kalau kecil kita round down, kita buang perpuluhan kat belakang. Kalau besar, kalau N lebih besar kamu ambil 26. Tapi kalau dia kata simbol dia lebih kecil, kamu kena ambil 25 lah. Faham? Yang ni logik lah, dia kecil daripada 25.15 maknanya sampai tangga ke 25. Okey, kita nak buat apa dengan maklumat ni? Dia suruh cari tinggi maksimum tangga kan. Lepas dah dapat 25 ni buat apa? Bermasuk. Masuk kan? Masuk ke dalam Formula. mana ada formula? Hitung tinggi maksimum tangga. Dia ada 25 anak tangga. Lepas tu kamu tengok dia nak tinggi maksimum tangga, tinggi. Kat maklumat apa yang dia bagi kat sini berkaitan dengan tinggi dia? Kali dengan 14 cm. 14 cm tu. Jadi kamu ambil 25 kalikan dengan 14. Okey je mat kamu Lutfi, tak rosak pun. Okey. Tak. Line slow tu bukan rosak. Alright. Jadi dapat berapa jawapan dia? 350 cm. Betul kena kali sebab dia bagi kamu tiap-tiap anak tangga tu 14. Jadi kalau ada 25 anak tangga maknanya 25 darab 14. Dia tak kisah kalau dia punya jawapan tu dalam sentimeter ke meter tu ikut kamu sebab dia tak cakap kamu jawapan tu kena dalam bentuk apa. Faham tak? Jadi kalau kata soalan kertas 2 tu kamu kena buat equation sikit, kamu kena guna logik kamu untuk solve dia punya soalan. Okey, nombor 2 ni. Okey, rajah di bawah menunjukkan susunan silinder-silinder yang mempunyai jejari yang sama 2 cm. Dia kata jejari sama kan. Yang ni dia bagi tinggi kan. Jadi dia kata jejari di sini 2 cm.
Okey. Lepas tu tinggi silinder pertama tu 4 dan tinggi setiap silinder tu bertambah sebanyak 3 cm. Jadi ketinggian dia tu tambah macam satu janjang aritmetik lah no. Tapi kalau ketinggian tu janjang aritmetik, tak semestinya benda lain pun janjang aritmetik. Contohnya macam area dia, mungkin area dia bukan janjang aritmetik ataupun isi padu dia, mungkin isi padu dia bukan janjang aritmetik. Faham tak? Yang ni dia hanya cakap kamu pasal ketinggian dia bertambah macam mana. Right. So dia kata kat sini A, hitung isi padu dalam sentimeter padu silinder yang ke-15 dalam sebutan pi. Okay, apa cara dia? Ada banyak cara untuk kamu buat ni. Kamu suka cara yang macam mana? Hitung isi padu. Kat cikgu suka buat pola baru untuk isi padu dia. Tapi ada cara lain adalah kamu cari ketinggian silinder yang ke-15 tu betul tak? Sama je. Jadi kalau kata kamu cari ketinggian ke-15 tu tak susah sebab dia dah bagi kamu ketinggian 3 orang ni. Lepas tu bila kamu dah dapat, kamu darabkan di dalam formula silinder untuk kamu dapat silinder yang ke-15 lah isi padu dia. Kamu nak buat kaedah yang mana? Isi padu. Kamu nak Formula isi baru. padu. Okey, apa formula isi padu silinder dia bagi tak? Bagi Dia bagi tak ya. cikgu situasi. Ini yang dia baik hati tau. Untuk kes selalunya MMAT dia tak bagi kamu formula nah. Jadi untuk isi padu, kalau untuk formula isi padu atau luas, kamu kena hafal. Jadi ini formula isi padu dia. Jadi isi padu yang pertama tu dapat berapa? Pi darab dengan J dia apa? 2 kan? 2 kuasa 2 darab T. Jadi yang ni yang pertama. Kalau yang kedua tu pi darab dengan 16 pi. 7 kuasa 2 darab dengan bukan 7 kuasa 2, 2 kuasa 2. Semua 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 darab dengan yang ni 7 kan. Yang ni dapat berapa tadi? Yang ni T dia 4. Berapa ada ni? Kamu dapat apa tadi? 16 pi lah. 16 pi kamu dapat. Yang untuk first tu. Ini betul 16 pi 4 darab dengan 4 kan. Kamu pi ada dalam sebutan pi macam ni. Yang second one ni dapat berapa? 28. Yang second ni 28 pi. Okay, kita kira satu lagi supaya kita boleh check betul tak yang ni pun janjang aritmetik. Jadi yang ketiga tu 40. pi darab 2 kuasa 2 darab dengan 40 10 pi. cm kan. Ni dapat apa? 40 pi. 40. Okay, cuba 40 check pi. kan. Betul tak yang ni janjang aritmetik? Ni janjang aritmetik ke janjang geometri? 40 pi tolak 28 pi sama tak dengan 28 pi tolak 16 pi? Sama? Dapat berapa? 12. 12. 12. 12. 12 pi ke 12? 12. 12 Kalau pi. 12 12. 12 12 pi. 12 pi ke? 12 pi. 12 pi Dia 12 pi lah. Untuk kat sini 12 pi. pi tu macam X kan? Jadi 40X tolak dengan 28X lah macam tu. Jadi pi tu ada lagi. Alright. Jadi kita lepas tu kita nak buat apa? Kita nak cari padu yang ke 15. 15. Jadi kita 15. cari T15. Kita pakai T15. pola isi padu kita. Boleh ya? Jadi kita nak cari T15. Jadi T15 sama dengan apa? A dia 16 pi tambah N tolak 1 kamu 14. 14 darab dengan D kamu. 16 pi. 12. Okey, jadi dapat jawapan berapa ni? Satu 84. 184 pi. Ada pi 184 pi. Sebab pi campur pi pun macam X campur X. Jadi pi dia tak hilang. Dua-dua ada pi. Jadi bila kita jumlah jawapan akhir dia ada pi. 184 pi. Okey. Ni kalau kamu cek ketinggian tu kamu dah dapat tinggi, kamu kena masuk dalam formula ni lah. Nanti dapat jawapan yang sama lah. Patut dapat 184 pi juga. Alright, diberi
Diberi jumlah isi padu bagi N silinder yang pertama ialah 3124 pi, cari nilai N. Total volume maknanya pakai formula apa? S15. Betul, kita pakai formula Sn kan? Jadi kita nak cari N tu N ke berapa? Jadi Sn kita sama dengan 3124 pi. Jadi yang ni senang lah sebab kita dah buat pola untuk kita punya isi padu kan. Jadi kita boleh terus guna maklumat dia. Jadi Sn kita nak cari N bila S dia sama dengan 3124 pi. Apa formula Sn kamu ni? N per 2 darab A campur N per 2 darab 2A campur N tolak 1 D kan? Yang tu. Ya. Yang ni jangan aritmetik kan? N per 2 darab 2A campur N tolak 1 D. Bukan formula ni kan? Okey, kita ganti kan? Jadi yang kita tak tahu tu yang N ni. Jadi maksudnya yang ni kamu biar dia dalam sebutan N. Jadi dia N per 2. A kamu berapa tadi? 16 ni kan? Jadi 16 darab 2 jadi berapa? 8. Kan? 32. 32. 32 pi campur dengan yang ni pun kamu tak tahu, jadi kamu kena biar dia sebagai N tolak 1. D kamu berapa tadi? Yang ni. 12 pi. 12 pi. Jawapan dia dapat apa? 3124 pi. 3124 pi. Tutup kurungan besar ni. Okay, first kali buat apa? Pindah. Pindahkan kamu nak pindah 2 ke kamu nak pindah N per 2? N per 2. Nak pindah semua. Okey, jadi kalau N per 2 ni didarab dengan kurungan ni, bila pindah sana maknanya dia jadi bahagilah kan. Yang dalam kurungan ni kamu kembangkan. Ni yang ni boleh tak nak pindah tingkat bawah ya? Kata kamu rasa tak suka nak pindah pecahan pergi sana, kamu pindah 2 je. N ni kamu darab masuk sini. Nak pindah semua pun boleh. Dia jadi apa kat sini? Jadi 3124 24 pi bahagi dengan N per 2. Kalau bahagi dia jadi apa? Darab lepas tu kena songsang kan? Maknanya 3124 pi ni kena darab 2 per dengan N. Jadi 3124 darab 2 dapat apa? 6248 lah. 6248. 6248 pi duduk atas per N. Betul kan? Ni ingatlah. Ni kalau bahagi pecahan, kamu kena tukar dia jadi songsangan pecahan tu darab. Tu cara dia. Kat belah sini kita ada 32 pi campur, kita kembangkan belakang ni dia jadi apa? 32 pi campur 12 N pi kan? 12 pi N. Mana lagi sedap? 12 pi N lah. Tolak 12 pi. Nak kembang ke? Tak payah kembang pun tak apa. Kamu baling je kan? Betul tak? Tak nak kembang. Sorry. Gua rasa kembang susah. 32 pi tambah dengan N tolak 1 darab dengan 12 pi kan? Jadi bila kita nak buang, kita kena buang 32 pi ni pergi belah sana dulu. Yang tu pun taklah berapa senang sangat. Nak kembang pun boleh. Sekejap. Mana cara lagi senang? Sebab dia ada N kat bawah ni. Cikgu rasa elok darab N kat sini lah. Nanti dia jadi macam satu equation kuadratik untuk N kamu. Jadi N ni kita bawa pergi sana lah. Selamat. Lepas tu kita kembang lah juga. Betul lah, kembang lah. Kita kembang. Dia jadi satu equation kuadratik. Lepas tu kita boleh tengok pi kita tu kita boleh potong tak? Jadi kalau tiap-tiap sebutan tu ada pi, kita boleh buang pi dia lah. Jadi yang ni 32 pi N campur dengan kembang lah 12 pi N kuasa 2 sebab
12 pi darab dengan n sekali lagi. Tolak dengan 12 pi n. Sama dengan 6248 pi. Okey, jadi kamu nampak tak semua orang ni ada pi? Jadi kamu boleh potong pi dia, maknanya kita bagi tiap-tiap sebutan dengan pi. Jadi bila pi tu dah hilang, kamu lega sikit. Sebab dia bagi benda tu nampak susah. Alright, jadi bila kita dah buang tu kamu nampak tak n ni dengan n ni kita boleh tolak tak? Boleh. Boleh Ya, kan? boleh. Jadi ini 12n kuasa 2. Negatif 12n tambah 32n dapat berapa? 20, betul? Ya. 20. 20 kan? 20n. Yang belah ni pindah dia tak ada n kan? 6248. Okey. Jadi bila kamu dah dapat macam ni, kamu EQN kan? Kamu tengok jawapan dia. Kalau kata jawapannya negatif tu, kita boleh terima tak untuk n? Tak boleh. Jawapan dia 22 je. Jadi kamu hanya boleh terima jawapan yang positif kan. Jawapan dia ada 2. N sama dengan negatif 22. 71/3 kan? Ataupun N sama dengan 22 kan? Jadi kita ambil yang N sama dengan 22 ni. Yang ni kita reject sebab N kita tak boleh jadi negatif. Kita dah habis jawab soalan tu ke belum? Dah, kita dah dapat dah. Kita kena cari nilai N kan? Jadi betul jawapan N dia 22. Minit dah kelas cikgu. Cikgu punya kelas ni tak putus pula hari ni. Tadi kita start pukul 11 kan? Alright, tak apa kita habiskan. Ni ada soalan last sekali. Soalan bola bukan, last sekali ada 2 lagi soalan. Okay, soalan bola. Jadi soalan bola ni selalu juga masuk dalam exam. Bola kita lantun. Siapa dah buat soalan ni? Semua orang belum buat kan? Belum kan? Jadi kita buat sama-sama. Jadi soalan ni kamu kena faham situasi yang diceritakan. Okay, nombor 3. Jadi yang ni geometric progression. Jadi selalunya soalan dia susah sikit lah daripada arithmetic progression. Alright, jadi dikata kat sini Amir melepaskan sebiji bola dari ketinggian H cm. Jadi kita startkan cerita tu dengan bola yang dijatuhkan daripada ketinggian H. Lepas tu dia kata lepas lantunan pertama dia jatuh. Lepas dia jatuh tu dia lantun. Jadi dia lantun ni nilai H yang ni dia kata H1 kan. Jadi H1 ni adalah 1/0.6 daripada H tadi. 0.6H. Lepas tu bola tu akan lantun lagi. Kamu dapatlah kamu punya bola tu. Jadi dia kata tiap-tiap lantunan tu 0.6 daripada lantunan yang satu lagi. Okay, jadi H2 0.6 daripada H1. Jadi ni H2 kamu. Alright, lepas tu dia kata dia lantun sampai dia berhenti. Dia berterusan macam tu. Okay, diberi H sama dengan 150. Jadi dia baik hati kat sini, dia bagi kamu nilai H. Okay. A, disuruh cari bilangan lantunan apabila ketinggian maksimum bola itu dari lantai adalah kurang daripada 10 cm untuk kali pertama. Apa yang dia nak? A sama dengan 10. Dia nak apa? Dia nak bilangan lantunan apabila ketinggian maksimum bola tu. Nampak tak bola ni dia melompat? Ketinggian ni kita panggil ketinggian maksimum lah kan. Tapi dia kata sekarang ni dia lompat sampai dia jadi 10 cm je untuk kali pertama. Kurang daripada 10 cm. Maknanya dia akan lompat, nilai dia makin kurang kan. Apakah nilai first dia yang kurang daripada 10 cm? Apa equation yang kita boleh guna? Dia nak cari apa? N. Dia TN. Dia nak cari N. Kita boleh pakai formula TN kan sebab dia nak bilangan lantunan. Bilangan. Bilangan lantunan. Okay, jadi bila kita buat pola ni,
kita buat pola bilangan lantunan kan. Jadi kita kena ambil A tu 150 ke A tu H1. H1. Ya, jadi sebab pola kita tu pola bilangan lantunan, jadi kita start story kita tu dengan H1 sebab kat situ dia punya nilai first lepas dia melantun. Nah, jadi A dia 0.6 daripada H berapa tu? 90. Berapa? 60? Ya, 0.6. 90. 90? Okey, 90. Jadi A dia 90. Lepas tu kali kedua tu dapat berapa? Kita nak tulis pola dia sikit. 0.6 daripada 90 dapat berapa? 54. 54 kan? Okey. Dan seterusnya kan. Jadi R dia berapa? Kamu darab dengan 0.6 untuk dapat next number dia kan? Maknanya R dia apa? R dia apa? 0.6. 0.6 0.6. sebab kita darab tiap-tiap orang dengan 0.6 untuk dapat next number kan. Maknanya yang kamu tengah darab ni adalah R dia 0.6. Okay, jadi kita dah ada A, kita dah ada R. Kita nak kena masuk dalam formula Tn kita kan. Jadi Tn tu kita nak guna equation yang macam mana? Dia kata kurang daripada 10 cm kan. Jadi kita tulis lah Tn kita akan jadi kurang daripada 10 cm. Kamu tulis simbol ketaksamaan tu. Ni masuk dalam formula A, R, N tolak 1 kan. Sebab yang ni janjang geometri. A, R, N tolak 1 kurang daripada 10. Jadi A kita tu 90. R kita 0.6. N tolak 1 kita tak tahu. Okay, jadi soalan ni mungkin kena log. Tapi tak apa sebab tak susah pun nak log. Jadi first kali kita pindahkan 90 ni kan. Jadi kat belah sini jadi berapa? 1/9. 1/9. 1/9 betul lah 0.9 kan 0.9 ataupun 1/9 tulis dalam perpuluhan lah 0.9. Nah, okay. Lepas tu kita log lah sebab tak nampak macam kita boleh samakan indeks dia kan. Jadi kita log kan dengan log 10. Jadi bila kita log N tolak 1 ni turun kan. Jadi maksudnya dia jadi apa? Dia jadi N tolak 1 darab dengan log 10 0.6 kurang daripada log 10 0.9. Okay, jadi hari tu cikgu ada beritahu kamu kan kalau log 0.6 ni kamu dapat nilai yang positif ke negatif? Negatif. Negatif kan? Jadi apa jadi dengan simbol ketaksamaan kamu tu? Dia tukar. Dia akan tukar arah kan. Jadi log 0.6 tu sebab dia log kurang daripada 1 kan. Jadi kamu dapat negatif. Jadi kalau kata kamu pindahkan log ni, simbol ketaksamaan ni akan tukar arah. Jadi kat sebelah sini ada N tolak 1 lebih besar daripada log 10 0.9 per dengan log 0.6 ni. Dapat berapa ni belah sini? .206. Sekali lagi? Tak lah. Okay. Log 0.9 bahagi log 0.6. 0.206. 0.206. Betul lah. Apa juga dapat lain? Sekejap. Itu cikgu dapat 4.3. You macam dapat 0.9 tu. Oh, bukan 0.9 kan? Dia 0.1. 0.1. 10 bagi Dia 0.11. Oh, okey Ya. kat situ. Jadi salah pula. Selamat kalau tulis 1/9 tadi kan. 0.01. Berapa? 10 bagi 90. 0.1. 0.11. Oh, 0.11. 1/9 lah pakai. Betul lah kamu. Sebab dia panjang kan, kita pakai 1/9. 1/9 tadi kan? Okey, jadi bila kamu nak type ni, kamu type dalam kurungan lah.
Tak semula. 4.5 je. 4.3. 3. Cak. Kau dapat 45. Berapa? 1. 4.3 je, 4.3. Macam tu. Bagi 43. log Dapat. 0.6. Dapat 43. Lepas tu satu tu kena pindah kan? Tu 4.3. Okey. Satu tu kena pindah. Jadi 4.3 campur dengan 1 dapat 5.3. 5.3. Jadi berapa nilai N kamu? Uh, 6. 6. Betul? Sebab dia 5.3 jadi next number yang besar sikit dari 5.3 tu N sama dengan 6. Jadi yang ni kiranya kamu buat jalan kerja yang sepatutnya lah masuk formula kan. Tapi kamu boleh je buat satu lagi kaedah. Kan kamu ada turutan ni kan. Kamu boleh darab dengan next number dia sampai nombor tu jadi kurang daripada 10. Lepas tu kamu bilang berapa nilai dia. Faham tak? Macam yang ni. Cuba kamu teruskan. Tak banyak pun kan, tengok berapa kali. 6 kali kan? Maknanya 6 kali kamu darab ni kamu dah dapat jawapan dia. Dan kamu dapat markah yang sama lah kalau kata kamu buat jalan kerja ni ataupun jalan kerja ni. Jadi cuba kamu try 54 tu darab 0.6 dapat berapa tadi? 32.4 kan? Betul? Lepas tu darab lagi dengan 0.6 jadi berapa? 19.44. 19.44. Lepas tu? 11.66. 11.664 kan? Last kali? 6.9. Maknanya dia punya tinggi maksimum yang pertama yang kurang dari 10 yang ni. Jadi kamu kira lah berapa, kat mana T ke berapa dia berlaku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya jawapan dia N kamu sama dengan 6. Faham tak? Jadi kamu buat cara ni pun boleh. Kamu buat cara yang ni pun boleh. Ikut kamu punya kesukaan masa ataupun kamu punya preference lah. Boleh je buat ni. Tapi bila buat macam ni, markah dia sama sebab dia tak cakap kat kamu kena pakai kaedah apa untuk jawab soalan ni kan. Dia suruh jawab kan. Jadi kiranya kalau kamu jawab dan kamu dapat jawapan yang betul, kamu boleh pakai kaedah apa-apa saja logik. Faham tak? Dia tak kata kamu perlu pakai formula TN pun kat sini. Jadi 6 dia tu tak payah benda je. 6 tu tak payah benda. Ni. Sampai 99. Tak payah sebab ni dia punya ketinggian. Kita kira N ni kan dia suruh cari bilangan lantunan ke berapa yang dia kurang daripada 10 kan. Jadi kamu kira je lah yang ni 11 maknanya belum lagi. Yang ni dia jadi 6.99 ni kurang dari 10. Ni nombor pertama dia jadi kurang dari 10. Maknanya dia berlaku pada sebutan yang ke-6. Jadi N kamu sama dengan 6. Faham tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sebutan kat sini. Jadi sama je lah. Maknanya kalau kata kamu asa boleh buat macam manual macam ni, kamu boleh je buat manual tak salah. Dapat markah yang sama. Okey, tak habis lagi. Dia tanya kamu B ni, jumlah jarak dalam sentimeter yang dilalui oleh bola itu sehingga dia berhenti. Okay, dia nak jumlah jarak. Jadi jumlah jarak tu kita anggap bola tu bounce up and down lah. Dia bukan bounce ikut path yang ni tau. Dia bounce ikut path yang H ni. Jadi ni kita kena jumlahkan dia. Jadi kita nak pakai formula apa ni? Macam mana kita tahu dia lompat sampai dia berhenti kan? Jadi kita nak pakai formula apa? Macam mana kita nak tahu kita dah kira semua jumlah jarak dia sampai dia berhenti? Ada formula tak yang kita boleh guna? S. S apa? Betul. Sebab dia janjang geometri dan janjang geometri ni kan kita darab untuk dapat next number dia kan. Jadi dia tak akan jadi kosong sebenar kan. Jadi kita boleh pakai formula S infinity kalau dia dah syarat dia kena. Boleh. Maknanya R dia kurang daripada 1, lepas tu dia minta kamu jumlah keseluruhan dia. Jadi pakai formula S infinity. Okay, jadi S infinity sama dengan A over 1 tolak R kan. Okay, jadi bila kita kira
S infinity tu kita dapat nilai apa? Kita dapat jumlah summa H dia. Tapi cukup ke kita tambah tu je? Cukup ke kita kira dekat ni je? Tak. Ni kita kira dulu. Okay, jadi A tu 90. 90 over 1 tolak. Berapa? Ada 0.6 kan? Ni dapat berapa ni jawapan ni? $2.25. 225. Cukup ke? Jadi yang kamu kira tu apa dia? Kamu tambah semua nilai H ni kan sampai infinity kan? Jadi kalau bola tu dia melantun, adakah dia lalu H tu satu kali saja? Tidak. Tak, berapa kali dia lalu tiap-tiap H ni? Dia lompat Dua. kan? Ni ya, dia lompat kan daripada ketinggian H. Lepas tu dia naik H1, lepas tu dia kena turun sebanyak H1 dulu kan? Lepas tu baru dia naik H2, lepas tu dia turun sebanyak H2. Lepas tu dia lompat H3, dia turun H3. Nampak tak? Jadi tiap-tiap satu ni dia lalu berapa kali? Boleh. 2 kali. Jadi bila dia kata dia nak jumlah jarak yang dilalui bola, kamu kena consider faktor-faktor tu sekali lah. Faham tak? Jadi bola ni dia bukan pergi tiap-tiap ketinggian tu sekali, dia pergi 2 kali. Dengan dua. Lepas tu dia kata jumlah jarak kan. Maknanya kamu yang ni termasuk tak jarak bola terlompat? Ya. Masuk. Masuk lah sebab dia kata jumlah jarak lintasan bola itu. Jadi tambah dengan 150 je. Okay. Jadi dapat berapa jawapan dia ni? Dapat 600. 600 cm. Jadi kalau kamu buat soalan ni mungkin kamu pening. Jawapan dia lain. Bukan 225. Maksudnya kamu tak habis tambah lagi. Jawapan dia 600 nanti ni. Ini jawapan dia. Ni 600. Maknanya dia kena darat 2 lepas tu campur dengan 150 baru kamu dapat semua jumlah jarak perjalanan dia. Okey, kita habiskan sampai soalan nombor 4 ni. Ke kamu nak buat sendiri ni? Ni apa Luffy? Mic. Oh, mic kamu. Nak habis ke? Nak buat nombor 4? Boleh. Buat je lah. Jadi yang kamu kena buatkan sikit je lah. Alright, jadi nombor 4 ni diberi bahawa bila dia kata dot tu maknanya yang dia bagi tu bukan sebutan pertama. 1701, lepas tu Y, lepas tu 15309, koma dot ialah satu bahagian daripada satu janjan geometri dan hasil tambah 6 sebutan pertama dia bagi kamu S6 2548. Okey, cari common ratio dia. First kali cari common ratio. Okay, macam mana nak cari common ratio dia kalau dia bagi kamu macam ni? Ratio tu R ya? Yes, common ratio tu nisbah sepunya. Kalau sebab ada Y celah ni kan, boleh ke kamu ambil ni yang ni bahagian ni, yang ni bahagian ni untuk dapat common ratio dia, jadi tak? Boleh ke? Jadi ke? Mari kita try lah. Jadi katakan R tu kita akan ambil ni bagi ni bagi ni kan. Tapi kita ada unknown, nampak tak, kita ada Y. Jadi kita tengok kalau kata Y tu hilang, kamu tak boleh nak jawab dia. Faham tak? Jadi kalau kata sebab yang ni Y, bila kita pindahkan Y tu hilang kan? Hilang ke? Tak lah. Tak ada jadi kuasa 2 kan? Tak hilang pun. Cikgu salah buat kuat itu. Okay. Okay, jadi kita pindah. Boleh ke dapat Y dulu? Mari kita try. Jadi Y darat dengan Y kuasa 2 kan? Tak hilang pun. Jadi yang ni darat dengan yang ni dapat nombor apa? Besar pula nombor dia.
2 juta lebih tu. 2 juta lebih. Kita tulis macam ni dulu. 15,309 darab dengan 17,01 sama dengan Y kuasa 2 kan. Y dapat berapa? Dapat nombor yang cantik ke? Puluhan. Ha? Dapat apa? Puluhan. Ada perpuluhan? Ha. Soalan ni Tak suruh cek berapa nilai Y cantik tak? tu. Tak kan? Tak apa. Berapa bagi tahu Hai. cikgu? Berapa dapat jawapan Y? Ada Dia 602.1264. Boleh tukar jadi pecahan tak? Tak boleh. Tak boleh? Ada ni nak main game cikgu. Ha? Betul ke ada ni? Dah lah. Susah lagi tu. Ha. Dapat 5,103. Baik kamu? 5,103. Ya? Tak dapat besar pun? Ya, saya try sekali. Cikgu try dah lah. Silap. Ke tambah ni. 15,309 darab 17,01 punca kan? Oi. Ni comel je Adim Amir. Saya punca 03. Oh ya ke? Sebab apa? Okey. Jadi Betul. 5103 ya? Ya. Okey. Okey lah. Kalau 5103 selamat lah. Jadi macam nak dapat R dia? Dia suruh cari common ratio kan? Lagi. Bahagi. Jadi kamu ambil Y ni bahagi dengan 1701. Dapat berapa R dia? Tiga. Betul. Jadi jawapan dia 3. Boleh pun. Cikgu susah-susah pakai formula S tu dalam kerja cikgu. Okey. Jadi dapat jawapan R sama dengan 3. Okay, ya. Jadi boleh buat kaedah ni. Maknanya R sama dengan R. Okay. B. Cari sebutan pertama. Macam nak cari sebutan pertama? Yang ni terpaksa guna lah kan? Kita kena pakai formula S6 ni. Alright. Jadi S6 ni kalau dia janjan geometri, apa formula dia? Dia janjan geometri ke? Yelah sebab dia cari common ratio kan. R dia besar. Jadi Sn sama dengan apa? A darab N darab R tolak 1 kan. Rn, R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Okay, gantikan. Ni yang kita nak cari tu A. Kita dah ada nilai S6 kita. Nilai S6 kita berapa tadi? 2548. A. Lepas tu R kita 3. 3 kuasa. Ini S berapa tadi? S6. S6. Jadi 3 kuasa 5. 3 kuasa 6. Tolak 1. Over. R ni 3. 3 tolak 1. Alright, cuba cari berapa dapat A dia. Pindah kan. Ni 2. 2 darab dengan 2548. Lepas tu, senang lah. Kita cikgu A lah. A dapat apa terus? 7. Betul. A sama dengan 7. Dapat lah. Berapa orang ada kat sini? Cikgu tak dengar masa orang lain. Dia bersenyap je. Cikgu tak tahu dia tidur tidak. 7. Ni Abbas. Abbas mic rosak dia. Okay. Ilyas tu. Ilyas. Tidur ni. Buat boba. Macam mana cikgu nak tahu kamu tidur ke jaga dah lah tak buka mic tak buka mic rosak, kamera tak buka sebab apa tak tahu lah. Lepas tu habis kan, kita dah dapat A dengan B kan C. Nilai terkecil N supaya sebutan ke N melebihi. Ni senang lah. Kita nak pakai formula apa?
Cat. TN. S. TN. Pakai TN pun boleh kan? Kalau pakai S susah ke tak? TN. Pakai Yang formula lebih TN. pada TN 12,000. lebih pada 12,000. Oh, kita tak boleh je kata sebab sebutan ke N kan. Kalau dia kata sebutan maknanya memang wajib lah kita kena pakai formula T. Kalau dia kata hasil tambah sebutan ke N, kita pakai formula S. Jadi sebab dia kata sebutan saja, kita memang kena pakai formula T. Apa equation dia? TN melebihi kan. Jadi lebih besar daripada 12,000. Nilai N yang paling kecil supaya sebutan ke N melebihi 12,000. Jadi yang ni janjang geometri tadi kan. Jadi ARN tolak 1. Dia nak cari N ni. Okay, A kamu. A berapa tadi? 7 kan? A 7. Hilang dah cikgu punya jawapan tu. Kita buat lah. Okay. A 7. R 3. 3. Tolak 1. Lebih besar daripada 12,000. Okay, bagi dulu 12,000 tu dengan 7. Dah buat apa? 1714. Point. 114. Point? 285. Oh, 7. ada perpuluhan. 285. Okay. Tak apa. Okay, boleh. Okay, jadi kalau dah ada perpuluhan ni dah sah-sah. Kita tak boleh tukar dia jadi sebutan 3 kot kan. Kamu kena lock dia. Jadi kamu lock dia kiri kanan. Jangan risau, lock senang Kadang-kadang je lock tu error. Cikgu rasa ada certain nilai lock negatif je error. Tapi selalunya lock lah. Untuk kes yang ni memang tak boleh nak buat apa. Memang kena pakai lock. Okay, jadi N tolak 1 lock 3 kan ni kan. Lock 10 3. Kalau lock 10 kamu boleh je tulis lock 3 dah. Sebab bila kita tulis lock tu maknanya kita faham dia sebagai lock 10, asal 10. Okay, jadi yang ni lock. Yang ni boleh tukar pecahan ke? 12,000 per 7. Boleh. Boleh? Dapat apa? Tak boleh. Tak boleh? Dapat 12,000 per 7. 12,000 per 3 boleh. Oh, dapat 12,000 per 7 juga. Oh, tak apa. Jadi kalau kamu nak picit dia rupa macam ni pun boleh dalam kurungan. Yang ni dalam kurungan. Okay. Jadi kita pindah 2 orang ni dapat berapa? Log 12,007 per dengan log 3. Dapat apa? 6.778. Betul. 6.778. Yang ni sign ni berubah tak? Tak. Tak. Sebab ni log positif kan? Alright. Jadi N kamu lebih besar daripada 7.778. N besar daripada apa? N sama dengan apa? 8. Dah ngantuk lah. Okay. Apa dah habis dah dia ni. Okay, jadi Saya tak ngantuk pun. okay ke? Ya kak. Bunyi bukan tu bunyi kamu ngantuk. Jadi dapat 8. Bluetooth je. Malak tu. Baik. Dah bawa tidur lah. Sorry bang, sorry. Okay, dah siap dah. Janganlah serius. Ingat test tu cikgu tak tahu lagi hari apa cikgu akan keluar kan. Bergantung pada kecepatan. Cikgu tanya kamu semula, kamu ada ketagraf ke tidak? Tak ada. Allah. Tidak ada. Semua tak ada? Siapa kat rumah dia ada printer? Saya ada. Ami ada? Orang yang Lutfi ada ketagraf? Tak ada. Cari jumpa. Tak tahu. Kamu ada Cari printer kat rumah? Saya cari ada. Autograf. Kalau tak ada kamu print ketagraf satu kalau kamu ada printer. Faham? Orang lain? Tak ada color tak apa je. Tak apa, ketagraf. Nak warna apa Amir? Ketagraf tu kan Nak betul. pink. Tak apa. Sebab kamu nak plot graf hukum linear. Cikgu bagi soalan hukum linear graf tu satu je cikgu bobo. Nak tengok kamu boleh buat ke tidak. Satu je. Jadi kamu nak kena ada selai je ketagraf. Nah, yang lain tu cikgu bobo soalan paper 1 lah dengan janjang kita campur paper 1 paper 2 dia. Jadi kiranya soalan 2 bab. Nah. Jika tak ada apa-apa ni video kita panjang dia tak putus. Ni bagi cikgu free tu.